Hai guys, hari ini kami akan menjual NFT di marketplace OpenSea.io. So, untuk tutorial hari ini kami akan menggunakan Luno untuk membeli Ethereum. Kemudian kami akan menghantar Ethereum ini kepada wallet MetaMask. Daripada wallet MetaMask kita akan connect kepada OpenSea Marketplace. Kemudian kita akan mint NFT kita dan kita akan menjual NFT kita di marketplace OpenSea. Oleh kerana OpenSea menggunakan network Ethereum, kita kena membeli Ethereum. Jika anda tidak mempunyai Ethereum, cara yang paling mudah untuk membeli Ethereum adalah pada Luno Malaysia. Selain daripada Luno, anda juga boleh menggunakan exchange lain, tetapi pada masa ini yang paling mudah adalah dengan menggunakan Luno Malaysia. Jika anda membeli Ethereum daripada kawan-kawan anda ataupun exchange yang lain, caranya adalah sama sahaja. Anda perlu masukkan Ethereum ini kepada MetaMask anda, dan selepas itu anda perlu connect MetaMask ini kepada OpenSea dan anda boleh membuat minting dan menjual NFT. So, selain daripada MetaMask, anda juga boleh menggunakan wallet Ethereum yang lain. Tetapi pada pengalaman kami, dengan menggunakan MetaMask, anda boleh mengurangkan masalah kerana MetaMask paling banyak digunakan dalam penggunaan NFT dan Ethereum. Untuk proses penghantaran Ethereum daripada Luno ke MetaMask, anda perlu bayar commission fee ataupun gas fee yang agak tinggi buat masa ini. Dan juga proses minting ataupun menukarkan karya anda kepada NFT juga akan memakan gas fee. Anggaran modal yang diperlukan adalah lebih kurang $150 kepada $200 dan ia bergantung kepada gas fee daripada masa ke semasa. So, untuk langkah pertama kita akan membeli Ethereum daripada Luno Malaysia. Jika anda belum mempunyai akaun Luno, anda boleh menggunakan link kami di bahagian description ataupun di bahagian komentar di bawah. So, setelah kita membuka aplikasi Luno, kita akan pergi ke bahagian wallet. Di bahagian wallet, ia akan menunjukkan jumlah fiat money ataupun ringgit yang Malaysia yang kita ada dan juga cryptocurrency yang kita ada. Untuk membeli Ethereum dengan ringgit Malaysia, kita kena masukkan ringgit Malaysia ke dalam local currency wallet yang kita ada. Jika kita klik di bahagian local currency, kita boleh bank in kepada akaun local currency ataupun fiat money kita. So, kalau kita pilih local currency, kita mempunyai option untuk deposit wang ke dalam local currency kita. Kita boleh menggunakan FPX transfer. Okey, saya akan balik kepada bahagian wallet. Di bahagian Ethereum wallet, kita mempunyai kosong Ethereum dan kita perlu membeli Ethereum dengan fiat money ataupun ringgit Malaysia yang kita bank in. So, untuk membeli Ethereum, saya akan klik di bahagian Ethereum. Di bahagian yang seterusnya, klik di butang buy. Kemudian kita pilih once off. Kemudian kita kena masukkan jumlah wang ringgit untuk Ethereum yang hendak dibeli. Untuk contoh ini, saya akan masukkan RM300. Tetapi adalah lebih baik jika anda membeli RM500 hingga ke RM800 untuk selamat ke proses minting. So, service charge untuk Luno adalah 2%. Kemudian masukkan Luno PIN anda. Kita sudah berjaya membeli RM300 Ethereum. Dan Ethereum ini akan masuk ke wallet kita. Untuk proses seterusnya, kita kena hantar Ethereum ini kepada wallet MetaMask. So, kita klik di wallet Ethereum. Kemudian kita klik di bahagian send. Untuk send kali pertama dengan akaun Luno, kita kena tunggu 24 jam untuk authorization. Klik enable send. Kemudian masukkan nombor PIN dan sahkan SMS yang diterima. Selepas itu kita akan mendapat message sebegini. Kita kena tunggu 24 jam sebelum kita boleh send Ethereum kepada wallet yang lain. Sementara itu kita akan set wallet MetaMask kita. Kita install wallet MetaMask.
So, semasa anda setup wallet MetaMask anda, pastikan anda backup passphrase yang dibekalkan. Passphrase ini mesti digunakan dengan menggunakan turutan yang diberi dan passphrase ini tidak boleh dikongsi kepada sesiapa pun. Jika anda kehilangan passphrase ini bermakna anda kehilangan akses kepada wallet MetaMask anda. Anda boleh menggunakan kod ini daripada mana-mana MetaMask wallet untuk mengakses Ethereum anda. So, ingat ya, jika anda kehilangan kod ini, anda kehilangan kesemua cryptocurrency anda di wallet tersebut. Okey, setelah 24 jam berlalu, kita akan menghantar Ethereum daripada Luno wallet kita kepada MetaMask wallet kita. Untuk proses ini, kita kena copy address Ethereum wallet daripada MetaMask kita dan kita kena masukkan address ini di Luno dan kita akan hantar Ethereum daripada Luno ke MetaMask. So, untuk langkah pertama proses ini, kita kena copy address Ethereum wallet daripada MetaMask kita. So, kita akan masuk ke aplikasi MetaMask. Di bahagian MetaMask, address untuk MetaMask kita akan tertera. So, kita kena copy address ini dan kita kena masukkan address ini di Luno wallet kita untuk hantarkan Ethereum kepada address di wallet MetaMask. Untuk berbuat demikian, kita klik di bahagian Receive. Address yang sama akan dipamerkan, kemudian kita klik di bahagian Copy. Okey, setelah kita copy address tersebut, kita kena masuk ke Luno wallet kita. Selepas itu, kita klik di bahagian Send. Di bahagian address, kita paste address yang kita copy daripada MetaMask. So, pastikan anda masukkan address yang tepat. Jika tidak, anda akan kehilangan Ethereum anda. Jika anda hantar Ethereum anda kepada address yang salah, anda mungkin kehilangan kripto itu selama-lamanya. So, penghantaran Ethereum adalah atas tanggungjawab sendiri. Klik Next untuk proceed. Masukkan jumlah Ethereum yang hendak dihantar ataupun gunakan butang Max. Kemudian klik di bahagian Next. So, gas fee ataupun commission untuk penghantaran akan dipamerkan. Kalau kita tengok di sini, gas fee untuk penghantaran Ethereum memang gila. So, untuk menghantar RM238 Ethereum, kita kena bayar RM70 Ethereum. Ini memang gila. Tetapi ini adalah kos yang perlu diambil untuk membuat NFT. Gas fee akan berubah dari masa ke semasa bergantung kepada network Ethereum. So, untuk proceed, kita tekan butang Confirm. Kemudian masukkan nombor PIN Luno dan verifikasi SMS Luno. Okey, kalau kita balik ke main menu Luno, penghantaran Ethereum sedang diproses. Kalau kita klik di wallet Ethereum kita, kita akan nampak status pending untuk penghantaran Ethereum. Penghantaran Ethereum biasanya akan memakan beberapa minit sehingga beberapa jam. Okey, selang beberapa minit kita sudah mendapat notifikasi yang Ethereum sudah masuk ke MetaMask kita. So, kita akan masuk ke wallet MetaMask untuk cek balance Ethereum. Okey, kita sudah menerima Ethereum di wallet MetaMask kita. Jumlah ini sudah ditukar secara automatik ke US dollar. Anda perlukan paling kurang $150 kepada $200 untuk membuat NFT. So, saya akan masukkan Ethereum saya daripada wallet saya yang lain. Okey, setelah kita mempunyai modal yang secukupnya, kita boleh upload dan mint NFT kita. Kemudian kita boleh menjual NFT kita. Untuk langkah yang seterusnya, kita kena connect wallet MetaMask kita kepada website OpenSea.io. So, kita akan buka website OpenSea dengan Chrome browser kita. Kemudian kita pergi ke bahagian menu. Selepas itu, pilih Connect Wallet. Di bahagian Connect Wallet, kita pilih MetaMask. Dan kita kemudian pilih Open with MetaMask. Jika kita nampak ikon seperti yang di atas, bermakna wallet kita sudah connect kepada OpenSea. Dan jika kita pergi ke bahagian menu, kita nampak menu sudah berubah. Ini bermakna kita sudah berjaya connect kepada OpenSea. Kita boleh sudah mula upload dan mint karya kita kepada website OpenSea untuk dijual. So, saya akan kembali ke menu utama OpenSea. Untuk upload karya NFT kita klik di butang Create.
Di bahagian Create New Item, kita boleh upload karya seperti JPG, PNG, MP4, Wave dan sebagainya. So, kalau kita klik di bahagian ini, kita boleh upload gambar dan sebagainya. Saya akan pilih satu gambar sebagai contoh untuk dibuat NFT. So, untuk maklumat yang seterusnya, kita boleh masukkan maklumat untuk karya NFT kita. Masukkan mana-mana info yang berkenaan. Kemudian scroll ke bahagian yang paling bawah dan tekan butang Create. Okey, setelah kita create satu item, kita kena mint item itu dan menjadi kaya NFT. Kita klik di butang Sell. Pilih mana-mana yang berkenaan, kemudian masukkan jumlah amount yang Ethereum kita hendak jual untuk karya tersebut. Dan di bahagian yang terakhir, kita kena klik di bahagian Complete Listing. Karya tersebut akan dijanakan sebagai NFT untuk dijual. Kita kena confirm pembayaran untuk penjanaan NFT tersebut. So, kita dapat lihat dari sini kos penjanaan NFT di dalam Ethereum US dollar. Kita tekan butang confirm. Untuk penjanaan wallet kali pertama adalah lebih mahal. Selepas itu, kita akan dapat beberapa message daripada MetaMask wallet kita. Kita kena approve semua transaksi. Jika anda mengalami masalah untuk approve transaksi dan anda tidak mendapat message sebegini, anda boleh disconnect dan connect wallet anda beberapa kali. Selepas proses minting sudah complete, karya NFT anda sudah sedia untuk dijual di OpenSea. Semoga sukses dalam penjualan karya NFT anda dan jangan lupa tekan butang like dan subscribe jika video ini membantu semua. Terima kasih kerana menonton.